Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 hari lagi, Lembaga Pengampunan akan bermesyuarat dan satu daripada agenda ialah permohonan Najib untuk mendapat pengampunan. Najib Tun Razak mula-mula ditangkap pertengahan tahun 2018 semasa itu Kerajaan Pakatan Harapan dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. 4 tahun kemudian, selepas pergi beberapa mahkamah dan 9 hakim telah mendengar kes Najib, mereka menolak permohonan, menolak dia punya rayuan, Najib punya rayuan, dan Najib dimasukkan ke mahkamah pertengahan tahun 2022. Semasa itu, Kerajaan Perikatan Nasional bersama UMNO pun kerajaan semasa itu, dan Perdana Menteri semasa itu pun Perdana Menteri UMNO, Ismail Sabri Yaakob. So 4 years ditangkap, dicharge oleh Pakatan dan didapati bersalah, rayuan ditolak dan dihantar ke penjara semasa kerajaan UMNO, Perikatan Nasional. So Lembaga Pengampunan actually telah pun bermesyuarat beberapa kali semenjak pertengahan tahun 2022 apabila Najib didapati bersalah, Ogos in fact 2022. So it's more than 1 year. Kalau nak kira 2022 tu campur ni dah setahun setengah Najib duduk dalam penjara. Now, kalau ikut dia punya kelaziman, Najib perlu menjalani sekurang-kurang separuh ataupun 2/3 dari dia punya sentence, dia punya hukuman penjara, baru boleh dipertimbangkan untuk nak beri pengampunan atau tidak, sebab kuasa Lembaga Pengampunan dan kelazimannya Seri Paduka Baginda Agong akan ikut recommendation dari lembaga. Kalau bebas, kalau tak maknanya. Kes Anwar dulu pun apabila dia dibebaskan semasa Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, keputusan dibuat oleh Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang arah Lembaga Pengampunan untuk memberi pengampunan kepada Anwar, dan Agong beri consent, Agong perkenan. Tapi it was not Lembaga Pengampunan punya usaha, it is Tun Dr. Mahathir Mohamad punya usaha, dan ini deal yang mereka buat untuk Anwar menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri. So Anwar support Mahathir sebagai Perdana Menteri, balasan dia Mahathir arrange atau uruskan pengampunan untuk Anwar. So I become PM, I will get you a pardon. Tapi tak lama selepas tu Mahathir juga digulingkan 22 bulan saja sebagai Perdana Menteri lah, sebab Anwar nak ambil alih sebagai Perdana Menteri. Akhirnya dia berjaya, tapi selepas PRU 15, bukan selepas PRU 14. So that's a history. Sekarang ni, Anwar kata dia tidak minta pengampunan, dia tidak mohon untuk pengampunan. Lembaga Pengampunan tidak recommend ke Agong pengampunan untuk Anwar berdasar kepada permohonan dia, tapi berdasar kepada arahan Mahathir semasa itu. Najib pula telah mohon pengampunan, tapi berapa kali Lembaga Pengampunan bermesyuarat, dia orang tak bincang pun kes Najib. Tapi dikatakan 2 hari lagi Lembaga Pengampunan akan bincang kes kes Najib, and bermaknanya Najib ni Lembaga Pengampunan akan recommend kepada Agong Najib dibebaskan atau diberi pengampunan. That's the latest story lah. Tapi ada ke perkara ni boleh berlaku? Kita akan tengok, sebab Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ni pun is going to bersara tak lama lagi. 2 minggu lagi dia akan bersara, and Sultan His Highness Sultan Johor akan ambil alih sebagai
agung yang baru. So, kalau dia nak selesai, maknanya kalau Seri Paduka Baginda nak selesai perkara ni sebelum dia pergi, maka kenalah buat hari jemaat ni, 2 hari lagi. Kalau tidak, kalau benda ni tidak dibincang, maknanya Seri Paduka Baginda Agung yang baru akan handle ni. Ataupun kalau lembaga pengampunan tolak, reject permohonan Najib dan tidak recommend kepada Agung untuk pengampunan, maka Najib kena tunggu lagi 2 tahun. So either 2 hari lagi ataupun 2 tahun lagi, depending lembaga pengampunan setuju ke tak setuju untuk recommend ke Agung. Tapi sekira lembaga pengampunan recommend ke Agung, saya rasa kalau ikut kelaziman lah, Agung akan perkenan, Agung akan approve pengampunan. Tapi kena bawa ke Agung dulu. Agung tak boleh inisiatif macam Anwar cerita dulu. Agung telefon dia dan beritahu, awak ni mangsa, kemudian saya akan beri awak pengampunan. That's not the case. For Najib, no. For Najib is lembaga pengampunan punya is in their hands. Pardon board nak recommend atau tak mau recommend ataupun tolak permohonan Najib, bagi dia balik 2 tahun lagi. Approve mohon sekali lagi, apply another 2 years from now. So benda ni, kalau kita berhujah ataupun debate perkara ni dari segi undang-undang, is not going to be correct. Oleh kerana keputusan untuk menangkap Najib ialah keputusan politik, nothing to do with isu undang-undang. Yalah, undang-undang tu digunalah untuk nak kenakan Najib. Sama macam kes Anwar Ibrahim misalnya tahun 98. Dan dia kena ni charge salah guna kuasa, kena 6 tahun jail, dan kemudian lagi 9 tahun atas kes sodomi. Ini keputusan politik. Sah maknanya usaha ni untuk mematikan karier politik Anwar. Sebab kalau nak kira yang Anwar dikatakan salah guna kuasa 6 tahun tu, ini berdasar kepada pengakuan atau kenyataan pegawai Special Branch. Tapi Azmin Ali berkata sebaliknya. Special Branch kata Anwar arah mereka suruh datang office dia. Azmin Ali pula kata Anwar tak suruh, tak arah, tak suruh dia orang datang pejabat. What happened was, dia orang sendiri datang ke pejabat, minta nak jumpa Anwar. Dan Azmin beritahu Anwar not free. Tapi dia insist, kata nak jumpa tak? Kalau kena tunggu pun tunggulah. So akhirnya dua pegawai ni, pegawai Special Branch jumpa Anwar kerana inisiatif dia orang. Dia orang minta jumpa. Anwar tidak panggil, suruh menghadap. And the issue is untuk nak gertak orang yang tuduh dia sodomi, orang yang melapor dan orang yang gertak. Maknanya threaten them to withdraw the allegation. So mereka diarah, di dua pegawai Special Branch diarah menakutkan saksi dan pengadu both. And maknanya itu salah guna kuasa lah. Anwar mengguna kuasa dia atau salah guna kuasa dia untuk suruh pegawai Special Branch melakukan jenayah. Is a crime. To threaten and intimidate a witness ataupun orang yang buat report, threaten and intimidate, supaya mereka tarik balik tuduhan atau tarik balik report. So pasal tu dia kena. Tapi apa bukti dia? Bukti dia kenyataan dua pegawai Special Branch. Tapi bukti witness satu lagi iaitu Azmin Ali kata no such thing. Tapi kerana dua pegawai Special Branch against Azmin, so mahkamah ambil statement dua pegawai Special Branch lah, iaitu Anwar panggil mereka, Anwar salah guna kuasa. In Najib's case, lain. So, boleh kita katakan Anwar ni memang betul dipenjara, didapati bersalah dan dipenjara atas false evidence. Maknanya kenyataan palsu
dari banyak pihak. Dan even orang Azizan Abu Bakar yang menuduh Anwar lewat dia, dia pun berputar belit. Sekejap kata ni, sekejap kata tu, sampai charge kena 3 kali, tukar charge. Sebab statement dia ni maknanya tak bersabar. Dia kata dia kena rogol dengan Anwar sekian-sekian masa di satu bangunan. Tapi tengok-tengok, bangunan tu belum bina lagi. Okey, tukar tarikh. Bila tukar tarikh, salah tak? Sebab dia kata dia kena rogol semasa dia bekerja sebagai driver untuk Wan Azizah. Tapi tarikh tu selepas dia dah berhenti kerja. So maknanya you bukan lagi driver. So how did Anwar rogol you? So they play around lah. Banyak evidence dan statement-statement tu. Even judge pun bengang. Hakim kata, ni Azizah ni, witness ni, putar belit. Hari ni kata lain, besok kata lain. So even hakim pun mengaku yang kenyataan ataupun tuduhan Azizah ni tak betul. So Anwar situation dia orang boleh kata politik. So tindakan Mahathir untuk memberi pengampunan dan sebagainya. Tapi pengampunan yang Anwar dapat ni sodomi 2. Sodomi 1 tu tak ada dah. Ataupun salah guna kuasa tu tak ada dah selesai dah. The sentence is over. Only sodomi 2. So itu yang menjadi kontroversi. Sebab situasi charge salah guna kuasa dan juga sodomi 1 ada elemen evidence was fabricated, fake evidence ataupun statement dari witness tu berpusing-pusing. But on this second case ni, dia orang ada evidence. This time, sodomi 2 tu, they make sure they have this DNA dan sebagainya to prove that there was sexual intercourse di antara Anwar dan tu. But anyhow, it was a deal. It was a deal. Walaupun orang boleh kata sodomi 2 ni tanpa was-was. Not like sodomi 1 ataupun salah guna kuasa. Ada element of doubt. But they kata on this sodomi 2, there's no element of doubt. Clear cut. Evidence is there. Everything is there. So, Anwar of course appeal. Kalah lah. So, Mahathir bebaskan Anwar ataupun suruh lembaga pengampunan bebaskan Anwar on political consideration. Not on legal grounds. Tak ada. There's no legal grounds. It's political consideration. So, Najib ni sekarang ni. Lusa ni. Lembaga pengampunan akan kaji kes Najib ni berdasar kepada legal grounds or political grounds. So kalau nak kata legal grounds, oleh kerana Najib dah berapa kali appeal sampai mahkamah yang terakhir sekali. 9 hakim, 9 judges telah buat keputusan yang sama. So it's got to be political grounds. Kalau on legal grounds, katanya Najib ni mangsa, macam kes Anwar dululah. Najib ni mangsa, Najib tak berdosa, orang kenakan Najib, orang nak jatuhkan Najib. It's all actually a power struggle. So Najib ni mangsa politik, mangsa tindakan politik. Dia tak laku apa-apa jenayah. Tak boleh, you cannot argue because the facts are there. Okay, dia boleh kata hakim ni ada conflict of interest lah, ini dan itu. But at the end of the day, mahkamah telah buat keputusan, tidak ada conflict of interest and is a fair trial. Satu perbicaraan yang adil, yang Najib terima. So, tidak ada keadilan dalam Najib di penjara. Anwar dia kata ada elemen ni unjust or unfair trial, maknanya Anwar tidak diberi keadilan. Parti dia pun parti keadilan. So, what's your excuse? Okay, Anwar clear. Okay, Anwar ni because, it's political grounds. It's a deal. Awak sokong saya jadi Perdana Menteri, saya akan sokong pengampunan untuk awak. You scratch my back, I scratch your back. You support me as Prime Minister, I will support you for pengampunan. And it was done. Mahathir became Prime Minister and Anwar diberi pengampunan. Very clear cut. And it was political. We all know. Maknanya kalau nak kata yang sebenarnya
Anwar dibebaskan oleh kerana sodomi 2 ni perbicaraan tidak adil, pembohongan, fabricated evidence. No, it's clear cut. The only boleh katakan, the only thing is uh, yang boleh Najib argue duit yang masuk bank tu and keluarkan bukan dia yang buat. Account bank nama dia. The bank account in his name, but he was not managing the money. Baik duit masuk, baik duit keluar. It was not under his management. Only the account under his name. So adalah benda tu dia orang boleh argue. Then of course the other thing is this hakim ni, Nazlan ni, ada conflict of interest. Sebab hari tu dia sit on the other side, now he's sitting on this side. So when the crime was committed, he was with the criminal. So sekarang dia pula kata you are a criminal. So maknanya you actually also a criminal. Sebab you pun terlibat. That's the excuse. Mungkin saya ni saya ni bersalah, tapi awak pun bersalah, hakim pun bersalah. So on that grounds, it's boleh dikatakan conflict of interest. That's the argument. Okay, fine. But from the legal point of view, notwithstanding issue he was not managing the bank account, judge ni conflict of interest dan sebagainya, notwithstanding all that, maknanya Najib is guilty. Tak boleh nak nafi kecuali point tu yang telah ditolak anyway oleh mahkamah. So it has to be political. Kalau betul nak bebaskan Najib atau 2 hari selepas ni nak recommend pengampunan untuk Najib, dia kena political considerations, not legal considerations. Kalau lembaga pengampunan duduk situ study the case dan kata ini case ni tak betul, orang ni menipu, orang ni bohong, bla bla bla, then dia boleh recommend pengampunan untuk Najib on legal grounds ataupun on point that Najib was not given a fair trial, Najib was not given justice. Itu kalau ground. But in this case, itu bukan consideration, bukan perkara yang perlu dibahas. Cuma Anwar nak ke tak nak, Najib dibebaskan. Sama macam kes 2018, Mahathir nak ke tak nak, Anwar diberi pengampunan 2018. Does Mahathir want Anwar to be pardoned? That's a consideration. Yeah. Sekarang pun is the same story. Does Anwar want Najib to be given pengampunan? Macam kes dia dengan Mahathir, 6 tahun dulu, 2018. So the same punya argument, the same question will apply in this case. Kalau ikut Najib diberi pengampunan on legal grounds, lembaga pengampunan akan reject. Because legally there's no grounds to give Najib pengampunan until dia telah serve 12 tahun tu kurang-kurang separuh, iaitu say 6 years. Ataupun kita ambil after the discounted punya tu, kalau kita discount 1/3 bermaknanya masih kena 2-3 tahun lagi baru Najib boleh apply. So on legal grounds, Najib tak akan dapat pengampunan hari Jumaat ni. No way. Political grounds, itu lain. Anwar pun political ground yang dia dapat pengampunan 2018, samalah. So sekarang ni Najib also political grounds. Politically, will Anwar recommend ataupun arah lembaga pengampunan? It's more like arah lah. Perdana Menteri Anwar arah lembaga pengampunan untuk lulus permohonan Najib untuk pengampunan. So that goes to the Agong. The Agong berdasarkan kepada recommendation akan agree, setuju pengampunan untuk Najib. So the political punya consideration, kalau you kata Najib tidak bersalah, ramai akan kata no, that's not true apa semua. So that argument doesn't work. Lembaga pengampunan pun tak akan terima legal grounds, unfair trial, fabricated evidence, witness bohong, tak ada. Lembaga pengampunan is clear, nothing of that sort. It's now legally, it's now politically. Does Anwar want Najib to be free or not? So on that grounds, banyak consideration kena ambil itu. First of all, sukses Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang ke-14, PRU 14, dan Pakatan berjaya menang pilihan raya kerana mereka marah Najib.
And Pakatan telah janji kalau mereka menang pilihan raya, kalau mereka memerintah, maka Najib akan dimasukkan ke dalam penjara. So kalau Anwar sekarang U-turn, Anwar kata no, kita lulus permohonan pengampunan Najib, recommend ke Agong untuk beri pengampunan kepada Najib. That will antagonize a lot of it. You see, I sokong you kerana you are going to do something. You akan ambil tindakan terhadap Najib. Sekarang ni, you sudah memerintah, you sudah jadi Perdana Menteri, you U-turn pula. So, is this false pretenses? Maknanya, you bohong you tipu you kata, kalau you lantik saya, lantik parti saya, maka kita akan make sure semua penjenayah, the lanon, penyamun, kaki sakau, pencuri, semua kita akan ambil tindakan kepada mereka. So now, kalau kita tengok kes Ahmad Zahid Hamidi, adakah kes tu fabricated evidence? Adakah kes tu banyak saksi-saksi telah bohong? Adakah yang kes Najib tu, dia tak touch duit tu pun actually, walaupun account tu account dia, tapi orang lain yang masuk duit dalam account dan orang lain yang ambil keluar duit dari account. Saya pun tak tahulah yang duit ada dalam account. Dia orang dengan senyap, dia orang masuk duit dan juga dengan senyap mereka belanja duit itu. So, ialah mungkin account-account saya macam kes kes sebelum ni, di mana even the ongoing 1MDB is banyak. I was not aware, I was not in charge, other people yang manipulate. So if that's the argument, maknanya Najib dibebaskan on that argument, so it's going to be Zahid Hamidi ni using the same argument. So argument tu boleh apply untuk Najib, bermakna both Najib and Zahid Hamidi are not guilty. Sebab kes SRC pun sama cerita, Najib did not manage the money, baik duit masuk duit keluar. So Zahid Hamidi using the same argument, tapi dia dapat DNAA tu discharge not amounting to acquittal. So bermaknanya dia dilepaskan tanpa dibebaskan lah. And so are you going to use the same thing untuk Najib punya pengampunan? Kalau guna argument tu, orang marah. Especially orang bukan Melayu. Dah lah, Zahid Hamidi ni, ramai orang anggap dia bersalah. Boleh katakan half the population rasa yang dia memang bersalah. Tapi you masih tarik kes tu, gugurkan charge atau kes tu, and then now tak berapa lama kemudian you buat sekali lagi dalam kes Najib. Padahal Pakatan Harapan sekarang kerajaan, Anwar Ibrahim sekarang Perdana Menteri, kerana 1MDB. SRC ni part of 1MDB lah. So oleh kerana 1MDB, you sekarang berkuasa, you sekarang Perdana Menteri kerana 1MDB. Kalau tak pasal 1MDB, tak tentu lagi you menang pilihan raya atau you jadi Perdana Menteri. So now, benda tu yang menyebabkan kita beri awak kuasa, awak guna kuasa tu untuk membebaskan Najib. So apa ni? So you are betraying the trust, betraying the voters. We gave you the government, we gave you the Prime Minister because of this. And now you remove that. So sebab apa kita nak sokong awak jadi kerajaan atau sokong awak jadi Perdana Menteri? Sebab the reason why I voted for you has now defeated. Tidak wujud dah. The reason's gone. So there's no more reason why I support you sebagai kerajaan ataupun sebagai Perdana Menteri. So this is the dilemma Anwar is going to face, because you tak boleh argue, Najib victim of, unjust trial, fabricated charges, kangaroo court, blah, blah, blah. Tak boleh. Everyone is convinced Najib was justly tried and justly convicted. He was given a fair trial and the sentence also is fair. Now you say, you nak bebaskan dia. Sebab apa? Sebab you rasa dia tidak bersalah? You rasa mungkin Najib ni mangsa orang buat? No.
Nothing to do with legal tau. Isu legal jangan bawa sini bincang. Because as far as we concerned, Najib was given a fair trial and there's justice has been given to Najib. And you kena faham tau, justice ni bukan saja kepada orang yang tertuduh. You tak boleh kata, tapi no. Because bila involve duit rakyat, and we're talking about berpuluh bilion duit rakyat. So, itu duit rakyat, duit kita yang awak ni duk cukai kita ni sampai kita dah tak ada duit dah, duk bayar cukai ni, duk bayar cukai macam-macam cukai sampai kita ni bankrupt. And after we sacrifice all that, you say, we have to give justice to Najib. What about justice to us? 33 juta rakyat. Kita duk bayar cukai, awak duk ambil duit dari kita. Kita sekarang ni tengah menderita. Keadaan ni, our economic ni very bad. And then selepas Najib curi duit kita, my money, 42 billion my money. Apabila Najib curi duit kita 42 billion, you kata dia ni a victim of unjust. No. 1,000 rakyat you tanya, 1,000 rakyat akan kata Najib ni diberi pengampunan atau dibebaskan on political grounds, not on legal grounds. Nothing to do with the court case ataupun apa. So now, Zaid Hamidi dibebaskan on political grounds. Sekali lagi sekarang, Najib pun dibebaskan on political grounds. Anwar's government will be in trouble. Anwar's government will be in trouble. Orang akan kata, you tengok, orang yang melakukan rasuah dan apa semua ni, you bebaskan. Orang yang tak bersalah, innocent people, misalnya Muhyiddin, kes kononnya 600 bilion yang dikatakan dia curi, dan yang kata Muhyiddin curi 600 bilion tu Perdana Menteri sendiri, the Prime Minister yang kata. So, bila you, orang yang, and then, you charge Muhyiddin, dia masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, bukan kes 600 bilion, kes 300 juta sahaja. Hakim tolak kes. Hakim tendang kes tu. Dia kata, tak ada asas. There's no basis untuk nak charge. So, even mahkamah, hakim tak setuju dengan tindakan terhadap Muhyiddin. Tapi Muhyiddin musuh. So, you try ambil tindakan terhadap musuh. Dan banyak lagi kes masih berjalan tau. Kes yang melibatkan orang bersatu ataupun orang yang tidak bersama kerajaan. Ada masih kes sedang berjalan. So, when it comes to political enemies, tak bersalah, you kata bersalah. When it comes to your political friends, bersalah, you kata tak bersalah. It's the other way around. So, rakyat Malaysia cannot tolerate all this. Dah lah ekonomi susah. Orang semua menderita, tak cukup duit. Lepas tu you main dengan justice system pula. Orang ni kita bebaskan sebab kawan. Orang ni kita charge sebab lawan. So semua yang lawan kita charge. Biar tak ada kes pun kita charge. Yang kawan kita, walaupun kes ada, walaupun mahkamah 9 hakim sudah kata yes, he is guilty, kita bebaskan dia. So it's seen that Pakatan Harapan dan Anwar mengguna the justice system, mengguna sistem kehakiman untuk politik. Kawan kita, kita bebaskan. Lawan kita, kita penjarakan. That is the game. So, Anwar cannot afford. Sebab rakyat tengah susah, rakyat tengah marah tau. They're very angry. They're very hungry. So, when people are hungry and angry, dia orang nak cari pasal aja dengan kita. Walaupun mungkin kita tak berdosa, mereka akan kata kita berdosa. Masa dia sayang kita lain, kita kentut pun dia orang kata wangi. So this is going to be the problem. So the issue now is Anwar prepared to sacrifice or possibly kemungkinan sacrifice his own position untuk membantu Najib. Dengan dia bebaskan Najib, dia ada one more nail in his coffin. Lepas kes ni, and then orang marah dengan kerajaan Anwar kerana tidak membenar kebebasan bersuara. You deny people freedom of speech dan sebagainya. So this case, Najib punya kes ni, 2 hari ni, Anwar kena buat keputusan. Does he want to save his own neck?
Ataupun does he want to sacrifice Najib? Biar Najib duduk lagi berapa tahun. So who is going to be the kambing hitam? Is Najib going to be the kambing hitam, or are you, Anwar Ibrahim, going to be the kambing hitam? Somebody has to die. Somebody has to suffer. So either Najib suffers or Anwar suffers. And I think Anwar mungkin akan look after his own interests, dan because the possibility of ramai orang tarik sokongan terhadap kerajaan, kalau dilihat kerajaan ni banyak tak betul. Memang banyak yang tak kena. Tapi there's always what we call the last straw that breaks the camel's back. That last straw that breaks the camel's back, kemungkinan pembebasan atau pengampunan untuk Najib. Tapi timbul satu lagi soalan which saya tak boleh jawab sekarang. Sekiranya Anwar tidak usaha untuk bebaskan Najib atau beri pengampunan kepada Najib, adakah penyokong-penyokong Najib di dalam UMNO akan tarik sokongan dari kerajaan, menyebabkan kerajaan hilang majoriti ataupun sekurang-kurang hilang 2/3 majoriti. So this is called the devil and the deep blue sea. Maknanya telan mati mak, ludah mati bapa, or something like that lah, the Malay proverb. So this is going to be the devil and the deep blue sea. Which are you prepared to face? Because you need to face one. Either you tinggal Najib dalam jail and risk orang UMNO tarik sokongan, ataupun bebaskan Najib and risk penyokong-penyokong pakatan, especially yang bukan Melayu, tarik sokongan dari kerajaan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.